KPM. Dengarkan sajak daripada Cikgu Linda Nur. Indahnya karya. Ilham, kau datang tak kira masa. Ada kala tanpa diduga, namun mahal harganya. Karya cetusan idea membawa makna. Makna mendidik masyarakat, didik tersurat dan tersirat, menjauh segala musibat. Karyawan, tulis tintamu menjentik minda, tulis tintamu membuka mata, tulis tintamu menguap rasa. Sastrawan mewarnai koleksi karya, tanpa lelah terus berkarya. Jasamu tetap dikenal sepanjang zaman. Daun palas, daun kelapa. Orang malas rugi sahaja. Sebab tu kita jangan malas-malas. Kita kena sentiasa rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti anda dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Beliau ini memang cukup hebat. Tak lain tak bukan, kita ada Cikgu Linda. Apa khabar Cikgu Linda? Baik, Alhamdulillah. Akmal, apa khabar? Kabar baik. Semangat itulah yang kita mahukan, Akmal. Betul. Tapi sebelum tu Cikgu, Yep. Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu juru bahasa isyarat kita. Tak lain tak bukan iaitu Cikgu Saundra Devi. Apa khabar Cikgu Saundra Devi? Sehat? Ini dia, beliau akan bersama dengan kita sepanjang kita punya kelas ni Cikgu. Yep. Cikgu, katanya Cikgu mempunyai 4 orang anak murid yang benar. akan bersama dengan kita. Cikgu Linda, siapakah mereka Cikgu Linda? Mari saya perkenalkan. Silakan. Okey, baik. Sekarang yang ada pada skrin, yang pertama ialah satu-satunya kumbang. Kumbang. Di sana. Okey. Muhammad Khalis. Silakan Muhammad Khalis, angkat tangan. Mana? Hai. Okey, baik. Seterusnya Fatihah. Fatihah mana? Fatihah. Hai. Hai. Okey, baik. Dan seterusnya kita tengok ada Dania. Mana Dania? Mana Dania? Hai. Okey, baik. Dan seterusnya yang terakhir ialah Alia. Alia, anak papa. Hai. Okey. Ini ialah anak-anak murid saya daripada SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Ya, yang mana mereka juga akan belajar bersama-sama dengan kita Cikgu Linda. Betul. Cikgu Linda, Okey, baik. katanya kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran bahasa Melayu. Tetapi apa kena mengena dengan Cikgu bersajak tadi Cikgu? Di awal tadi Cikgu kan gimmicknya semua. Okey, baik. Saya bersajak tadi bercerita pasal karyawan negara, iaitu sastrawan negara. Jadi solat kita hari ini cerita pasal menghargai sastrawan negara. Ya, jadi saya pasti murid-murid pun dah tak sabar untuk belajar bersama-sama. Ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Linda. Baik, terima kasih Akmal. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar menghargai sastrawan negara. Cerita pasal sastrawan negara, maka kita tidak boleh lari daripada karya yang dihasilkan oleh sastrawan negara. Jadi indahnya karya. Jadi karya ni macam mana? Karya ini bermaksud apa? Ada prosa dan juga puisi. Okey. Prosa ini seperti cerpen, drama, novel. Kalau puisi pula, kita ada puisi moden iaitu sajak. Kita ada puisi tradisional seperti pantun, seloka, gurindam dan juga syair. Baik, itu ialah karya sastra. Dan Akmal tahu tak yang sebenarnya karya ini banyak dihasilkan oleh pengkarya di negara kita. Dan kalau kita tengok di sini kan, salah satunya karya yang paling popular ialah Ke Makam Bonda.
Kemakam bonda ini siapakah yang menghasilkan ataupun ilham daripada siapa? Iaitu saya perkenalkan sastrawan negara kita, Usman Awang. Akmal tahu tak maksud makam ni? Makam ni dia seperti kubur, cikgu. Ya, betul, kubur ataupun bahasa yang lagi cantik iaitu pusara. Makam inilah bahasa istana, tetapi Betul. kenapa dinamakan makam? Sebab tingginya Martabat. bonda kita, Ya. martabat bonda kita. Maka sajak ini diberikan tajuknya ke makam bonda. Akmal nak tahu ke tak apa cerita makam bonda ni? Saya pertama kali, cikgu, mendengar tajuk ini, sajak ke makam bonda. Mari, cikgu. Jom kita pergi. Dan inilah dia sajak ke makam bonda. Okey. Baik. Jadi kita tengok di sini tak jadi. Kita kena mendeklamasikan sajak. Dan kenalah kupas sedikit apa dia punya apa tu? Maksudnya. Ya. Okey, baik. Anak-anak murid saya sudah bersedia tau, Akmal. Jadi siapa nak mulakan dahulu bersajak? Ingat ya, bersajak. Kamu dah berlatih dah kan macam mana intonasi sajak, mendeklamasikan sajak. Jadi siapa nak mulakan dahulu? Angkat tangan. Cikgu, izinkan saya jika saya cuba. Okey, silakan. Saya Fatihah. izinkan Fatihah Nabila untuk memulakan sajak ini. Okey, tenang-tenang ya. Jangan laju-laju supaya kita faham apa yang ingin kamu sampaikan. Silakan Fatihah. Kami mengunjungi pusara bonda. Sunyi pagi disenari suria. Wangi berseri puspa kemboja. Menyambut kami mewakili bonda. Tegak kami di makam sepi. Lalang-lalang tinggi berdiri. Dua nisan terkapar mati. Hanya papan dimakan bumi. Baiklah. Sajak ini sajak sedih. Betul. Jadi dia kena disampaikan dalam keadaan yang sedih. Intonasinya pun. Jadi tapi intonasi tu pada pendapat saya Fatihah kena jelaskan lagi perkataan Fatihah itu supaya nampak lebih kita dengar tu lebih sedap. Jadi kan Fatihah dah baca. Jadi apa maksudnya Fatihah? Sila ceritakan sedikit dua rangkap ini Fatihah. Okey, maksud untuk rangkap pertama adalah kami menziarahi pusara bonda mereka pada waktu pagi. Kedatangan mereka disambut oleh wangi bunga kemboja, lambang sebagai mewakili bonda. Manakala untuk perenggan kedua adalah mereka berdiri di hadapan pusara. Digambarkan lalang sudah banyak tumbuh sehingga berdiri. Kelihatan batu nisan dan papan telah reput dimakan bumi. Okey, baik. Jelas penerangannya iaitu maksudnya kami ini anak-anak bonda lah yang datang ke makam bonda untuk menziarah makam bonda dan dapat banyak lalang. Mereka datang untuk membersihkan dan menitipkan doa kepada bonda mereka. Baik, Akmal janganlah sedih. Okey. Tak, cikgu. Saya rasa sajak ini memang sebab kan? itulah dia menusuk kalbu. Belum lagi kita pergi ke yang lain ya, Akmal. Betul, cikgu. Okey, baik. Jom kita teruskan pengajaran. Siapa nak cuba untuk rangkap ketiga dan keempat? Cepat, angkat tangan. Silakan Alia. Okey. Dalam kenangan kami melihat mesra kasih bonda menatap, sedang lena dalam rahap, dua tangan kaku berdakap. Bibir bonda bersih lesu, pernah dulu mengucupi dahiku. Kini kurasakan kasihnya lagi, meski jauh dibatasi bumi. Menusuk kalbu rasanya. Hampir menitis air mata saya. Jadi, okey Akmal, kita teruskan. Alia, cerita sedikit. Apa maksudnya Alia? Cepat Alia, silakan. Okey, maksud pada rangkap ketiga ialah kami teringat kenangan bersama bonda, iaitu bonda melihat dengan penuh kasih sayang. Namun, tersekat nampaknya ya. Okey, teruskan Alia. Teruskan Alia. Dan maksud pada rangkap keempat pula, kami teringat bibir bonda yang lesu dan bersih. Bibir bonda yang pernah mengucupi dahi mereka. Mereka merasakan kasih sayang bonda walaupun bonda berada jauh daripada mereka.
Okey, baik. Jadi itulah kupasan daripada Alia. Dan seterusnya kita pergi kepada rangkap seterusnya, iaitu rangkap kelima dan keenam. Yap. Jadi apa kata, sekejap ya, Saya Kalis ya. cikgu. Kalis sekejap. Sabar Kalis. Saya nak Kalis kupas dia punya maksud. Saya nak, boleh tak Akmal dengan cepat dan jelas bersajak? Silakan Akmal. Boleh, cikgu. Akmal ambil yang rangkap kelima, saya ambil rangkap keenam. Silakan Akmal. Nisan batu kami tegakkan, tiada lagi lalang memanjang. Ada doa kami pohonkan, air mawar kami siramkan. Senyum kemboja menghantar kami meninggalkan makam sepi sendiri. Damailah bonda dalam pengabadian, insan kerdil menghadap Tuhan. Baik, silakan Kalis. Kupas sedikit maksud sajak itu. Okey, maksud dari rangkap ke-6 dari sajak itu ialah batu nisan ditegakkan dan lalang ditebas. Mereka berdoa untuk bonda dan menyiram air mawar di atas pusara bonda. Dan rangkap yang ke-6 ialah mereka pulang dan meninggalkan pusara bonda. Mereka berdoa supaya bonda damai di alam abadi, iaitu bonda insan kerdil yang menghadap Tuhan. Sekian. Okey, baik. Sekian. Wah, dia ada sekian tu. Sekian, terima kasih. Ya. Okey, baik. Rangkap terakhir. Kita bukalah kepada siapa? Nak cuba rangkap terakhir? Satu rangkap terakhir. Silakan Dania. Siapa tu? Oh, Dania. Dania. Silakan Dania. Silakan Dania. Okey. Dania. Pada sama bonda melahirkan, kasih bonda tiada sempadan, kemuncak muni kemuliaan insan. Itu dia. Penuh penghayatan, cikgu, bacaannya. Okey, baik. Apa maksud dia, Alia? Cepat, Alia. Silakan, cepat. Maksud kepada rangkap terakhir ialah anak berbakti kepada ibunya, namun tidak sama dengan bakti bonda yang melahirkan mereka. Kasih sayang bonda tiada sempadan dan kasih bonda menjadi lambang kepada kemuliaan seorang insan. Kemuliaan seorang insan, seorang ibu, ya. Jadi bermaksud di sini kita haruslah menghargai jasa ibu kita. Jadi apabila kita dah baca pelbagai rentak, pelbagai cara yang sebenarnya sajak ini tak kisah disampaikan dengan apa saja nada, janji nadanya sedih sebab ini cerita pasal ke makam bonda. Dan sebelum kita cerita semua ni yang sebenarnya mesti ada nilainya, Akmal. Betul. Jadi anak-anak murid saya di SMK Seri Mulia, apa nilai yang terdapat dalam sajak ke makam bonda ini? Ya. Silakan, siapa yang nak cuba? Cikgu, izinkan saya. Silakan. Nilai yang terdapat dalam sajak ialah nilai kasih sayang. Contohnya, bonda atau ibu sangat menyayangi anak-anaknya. Bonda selalu mengucup dahi anaknya. Selain itu, dalam sajak ini digambarkan kasih sayang bonda tiada sempadan. Itu je saja, cikgu. Okey, bagus. Maksudnya bonda ini sangat menyayangi anak dia, mengucup dahi anaknya. Bila saya dengar Fatihah sebut tadi, saya teringat balik bagaimana ibu saya mengucup dahi saya. Akmal pernah tak merasai pengalaman sebegitu? Ya, cikgu. Jadi Saya anak ibu, cikgu. anak ibu, ya, betul. Anak ibu, betul. Jadi maksudnya sajak ini yang sebenarnya sangat memberi kesan kepada sesiapa yang mendengar dan juga membacanya. Sebab sajak ni, Akmal, pernah kita masukkan, Kementerian Pendidikan masukkan dalam buku teks bahasa Melayu menengah rendah suatu ketika dahulu untuk dikaji dan untuk difahami oleh generasi hari ini. Kita harus menghargai jasa kedua ibu bapa kita. Itu nilai pertama, Akmal. Ada lagi, ada siapa lagi nak cuba? Apa nilai yang terdapat dalam sajak ini? Cikgu, saya nak cuba. Okey, silakan. Pada pandangan saya, nilai yang terdapat dalam sajak ini ialah nilai menghargai jasa. Anak-anak bonda datang menziarahi pusara bonda dan membersihkan pusara bonda serta berdoa tentang kesejahteraan bonda di alam abadi. Okey. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, jadi kat situ
karya Osman Awang ini memang memberi kesan kepada kita apabila membacanya. Dan apapun Akmal, kita haruslah menghargai dan mengingati jasa ibu kita. Jadi saya serahkan kepada Akmal. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Linda. Saya nak pergi call ibu bapa saya dulu, Cikgu. Boleh. Tapi sambil-sambil tu anda jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Mak, Akmal rindu. Mak. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, bakal sastrawan negara iaitu Akmal Nazri. Wah! Okey, saya pasti memurid dah tak sabar untuk kita sambung balik kelas kita. Cikgu Linda, Ya. dipersilakan. Ya, bakal sastrawan negara. Amin. Saya suka semangat itu. Ya. Okey, baik. Jadi kalau nak jadi bakal sastrawan negara, kita kena tahu. Tak kenal maka tak cinta. Ya. Antara sastrawan negara kita ialah inilah dia. Iaitu yang pertama kita tengok Shahnon Ahmad, yang kedua Zurina Hassan, yang ketiga Osman Awang, yang keempat Samad Said. Nanti kita akan tahu, kita akan belajar sumbangan mereka, biodata mereka, iaitu antara barisan sastrawan negara. Nak jadi sastrawan negara kan, jadi apa kriterianya? Ini ialah kriteria pemilihan sastrawan negara. Jadi anak-anak murid di luar sana ataupun Akmal, kalau nak jadi sastrawan negara, inilah persediaannya. Yang pertama, calon memberikan sumbangan yang cemerlang, malah berterusan dalam perkembangan kesusastraan tanah air. Seterusnya, calon mestilah menghasilkan sejumlah karya sastra, sama ada novel, cerpen, puisi dan drama yang telah terbukti bermutu, diminati dan dikagumi. Seterusnya, karya calon telah digunakan secara meluas oleh khalayak. Karya tersebut perlulah karya yang dominan dan serasi dengan cita rasa masyarakat Malaysia. Seterusnya, calon perlulah menghasilkan karya sastra kreatif dan bukan kreatif yang bermutu tinggi, selain memberikan sumbangan yang signifikan kepada kemajuan dalam bidang kesusastraan dan ketamadunan bangsa. Seterusnya, calon dinilai berdasarkan pembabitan dalam pelbagai kegiatan berpersatuan, aktif dan mempunyai keahlian dalam akademik, kesusastraan dan kebahasaan, juga kegiatan kebudayaan yang mengetengahkan budaya keilmuan yang tinggi. Okey, jadi ini salah kriteria pemilihan sastrawan negara ya, Akmal ya. Tapi kan selepas ini Cikgu Linda nak anak murid Cikgu Linda kupas berdata sastrawan negara kita, iaitu sastrawan negara yang kedua, iaitu diangkat pada tahun 1982, iaitu Shahnon Ahmad. Jadi siapa yang ingin mengupas biodata dan juga sumbangan Shahnon Ahmad terhadap bidang sastra di negara kita? Silakan, siapa? Saya. Silakan Khalis. Berdasarkan pembacaan saya, Shahnon Ahmad dilahirkan pada 13 Januari 1933 di Banggul Derdab, Kedah Darul Aman. Beliau mulai giat menulis dan mulai terkenal sejak tahun 1956 lagi, iaitu dengan tulisannya yang berbentuk novel, cerpen, esei dan kritikan. Karya beliau yang mendapat perhatian ramai ialah Ranjau Sepanjang Jalan, Rentong, Anjing-Anjing, Debu Merah dan Selesai Sudah. Pada tahun 1973, terbit sebuah lagi novel Shahnon berjudul Seringenge. Pihak panel hadiah karya sastra telah memilih novel ini sebagai novel terbaik untuk tahun 1973. Seringenge memperlihatkan suatu usaha mencari sintesis antara kepercayaan tradisi dengan ilmu psikologi moden. Shahnon pernah dilantik menjadi dekan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1979. Mulai Jun 1980, Shahnon dilantik sebagai Profesor Sastra Universiti Sains Malaysia. Pada tahun 1982, Shahnon dilantik pula menjadi Profesor penuh di universiti yang sama. Sekian, terima kasih.
Itu dia persembahan yang menarik daripada Khalis. Okey, baguslah. Khalis menceritakan itu jelas satu-satu dan faham. Okay? Iyalah cikgu. Saya suka bila dia sebut ada satu novel cikgu, Sri Ngenge. Sri Ngenge. Mana tu? Tunjukkan. Ada ni lah cikgu. Yes. Sri Ngenge. Nampak Ngenge. tak? Ni Akmal. Ya. Novel yang Akmal pegang tu berusia 49 tahun. 49 tahun? Ya, betul. Dan sampai sekarang masih lagi relevan. Wah. Jadi kalau Akmal belum baca, Akmal kena baca sebab saya baca 3 kali novel ini. Cikgu baca 3 kali? Yes, betul. Saya akan baca 4 kali cikgu. Oh, nak lebih pada saya. Bagus. Semangat itulah yang saya suka. Okey, baik ya. Jadi itulah antara karya Shahnon Ahmad iaitu Sri Ngenge. Kena betul-betul lah Sri Ngenge. Bukannya apa tadi Akmal sebut? Sri lupa dah. Sreng Jenje. Okey, baik. Sri Ngenge sebut betul-betul. Sri Ngenge. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada sastrawan negara seterusnya, boleh Akmal? Siapa tu cikgu? Okey, jom. Ini ialah perempuan ataupun Sri Kandi. Zurina Hassan, sastrawan negara ke-13 Cukup iaitu hebat. pada tahun 2016. Siapa nak cerita pasal Zurina Hassan ini? Silakan. Ya. Siapa silakan tu? Alia. Alia Hani. Alia Hani. Cikgu, berdasarkan pembacaan saya melalui internet, Zurina Hassan dilahirkan pada 13 Jun 1949 di Alustar, Kedah. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Tikam Batu, Sekolah Konvent Sungai Petani dan Sekolah Sultanah Asma Alustar sebelum melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Bukan itu sahaja cikgu. Beliau pernah berkhidmat sebagai pegawai kanan penerangan, menjadi tenaga pengajar di Universiti Sains Malaysia dan Universiti Malaya. Selain karyawan tamu di Universiti Kebangsaan Malaysia, Zurina memperolehi ijazah sarjana dari UPM dan PhD dari Universiti Malaya. Beliau dianugerahi bintang kebesaran darjah Setia Diraja. Zurina Hassan. Okey. Diraja Kedah. Pada pengetahuan saya, Zurina Hassan ialah sastrawan negara Malaysia yang ke-13 dan sastrawan wanita pertama yang dianugerahi gelaran tersebut. Selain itu, beliau menerima hadiah penulisan Asia Tenggara Steve Wright Award pada 2004 dan hadiah puisi Sun Tuanku, hadiah puisi negara Asian pada 2013. Zurina menulis dalam pelbagai genre dan hingga kini menghasilkan kumpulan puisi, kumpulan cerpen, novel, kajian sastera dan memoir. Walaupun lebih dikenali sebagai penyair, Zurina juga pernah memenangi hadiah sastera perdana, hadiah sastera utusan, hadiah buku perpustakaan negara untuk cerpen dan memoir. Karyanya telah diterjemahkan ke beberapa bahasa. Misalnya, bukunya Menghadap ke Pelabuhan telah terbit dengan terjemahan bahasa Inggeris, Spanyol, bahasa Inggeris, Spanyol, Rusia dan Perancis. Spanyol, Rusia dan Perancis. Okey, Okey. baik. Jadi Zurina Hassan ini, terima kasih Alia. Saya lupa nak bagi. Okey, Khalis tadi dia bercakap dengan jelas. Betul. 5 bintang. Ya. Okey. Tapi Alia dia bercakap bagus. Cuma talian internet tak berapa cantik. Okey. Tapi saya suka dia punya bila dia cerita tu cikgu, dia punya kerut tu cikgu. Bersungguh-sungguh. Bersungguh tu. 5 bintang juga untuk Alia. Jadi apa yang kita nampak, Zurina Hassan ini yang sebenarnya karya dia diterjemahkan dalam pelbagai bahasa iaitu Spanyol, Rusia, Perancis dan bahasa Inggeris. Hebat. Betul hebat. Seterusnya kita pergi kepada sastrawan negara Usman Awang iaitu yang dia ketiga pada tahun 1983. Dan silakan, siapa nak cuba? Cikgu, saya nak cuba. Silakan. Silakan. Boleh apa? Boleh apa? Boleh. Izinkan saya bercuba. Okey, silakan. Silakan.
Berdasarkan siaran saya di buku sastrawan, Usman Awang dilahirkan pada 12 Julai 1929 di Kampung Tanjung Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor Darul Takzim. Pendidikan yang diterimanya setakat sekolah Melayu sahaja. Situasi dan keluarganya yang miskin tidak membolehkan beliau untuk meneruskan pendidikannya. Beliau disekolahkan di Sekolah Sedili pada tahun 1936, Mersing 1937 dan Bandar Maharani Muar pada tahun 1940 hingga lulus darjah 5. Pada tahun 1962, Osman diterima bekerja dengan penerbitan federal dan setahun kemudian berkhidmat pula dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Mula-mula sebagai sidang pengarang Dewan Bahasa dan kemudian pengarang Dewan Masyarakat, Dewan Sastra. Ialah jawatan beliau di Dewan Bahasa dan Pustaka ialah sebagai pengawal penyelidik kanan sebagai pengawal penyelidik kanan, bahagian pembinaan dan pengembangan sastra. Mulai Mei 1982, beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia kesusastrawan Melayu moden dengan menulis puisi. Antara puisinya yang cukup popular termasuklah Bunga Pompi, Gadis di Kuburan, Pak Ute, Kemakam Bonda, Nasi Buruh dan Salam Benua. Itu saja, cikgu. Baiklah. Macam pembaca berita lah. Saya nak berkata sedemikian, cikgu. Sama kan? Setuju kan? Ya. Kalau tadi 5 bintang ni saya bagi 6 bintang lah macam tu. Ekstra 1 bintang. Kita lebih 1 bintang. Apabila Fatihah membaca tu seperti pembaca berita, saya pun leka dengan Fatihah baca. Dia menceritakan seperti ni, cikgu. Storytelling kita panggil. Ya, betul. Baik. Okey, seterusnya kita bagi kepada Samad Said. Ini dia tokoh yang memang kita tengok janggut Miss Aida banyak ke-intelektual lagi. Iya, silakan. betul. Siapa? Damia lah kan? Dania, silakan Dania. Saya. Silakan. Cikgu, berdasarkan bacaan saya melalui internet, Samad Said dan Senang Kampung di dalam Pilihan Sukan Melaka. Sembilan bulan, Samad Said dibawa oleh para penyuka Singapura dan dia menengahi Samad Said belajar di Sekolah Melayu 1940 sebelum pengajarnya dalam kelas di Victoria. Dari situ, dia belajar sendiri oleh Didik Senior Cambridge 1956. Okey, baik. Dania. Okey, saya sambung sedikit sebab kamu punya internet tidak berapa stabil. Saya sambung sedikit. Saya cerita sikit dengan Akmal. Sebenarnya, Samad Said ni Akmal, sila pegang buku yang ada di depan Akmal. Salina. Ini ialah karya agung Samad Said. Sebab Salina ini diadaptasi menjadi bentuk teater dan dramatis oleh Johan Jaafar dan dipentaskan sempena Pesta Kesenian Kuala Lumpur pada tahun 1986 dan kemudiannya di Singapura. Dan hasil karya beliau dalam bentuk novel Di Hadapan Pulau, Langit Petang dan Daerah Zeni. Yang sebenarnya Salina ni asalnya berjudul Gerhana dan akhirnya ditukarkan kepada Salina kerana menceritakan kehidupan masyarakat Melayu wanita pada tahun 80-an. Tengok betapa tebalnya novel Salina ini dan hasil karya ini telah diangkat sebagai karya yang wajib kita baca sebab banyak sangat nilai yang boleh kita ikuti dan kita praktikkan dalam kehidupan seharian. Jadi Akmal, boleh baca tak nanti ni? Saya akan baca balik. Saya pernah baca, cikgu, sewaktu zaman sekolah menengah, tapi saya tak habis, cikgu, ketika itu. Tak habis, tak apa. Usaha Tangga Kejayaan. Betul tu. Kita baca lagi. Sebab tu sekarang kita nak berhenti rehat, cikgu. Ya, kita berhenti Saya rehat. nak baca dulu buku ni. Boleh, cikgu? Boleh, silakan. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Oh, duduklah. Apa yang hendak dimalukan?
Didik TV KPM. Tamatlah sudah, cikgu. Saya dah habis baca dah novel Salina ni, cikgu. Suka saya. Ya, Bagus. masih lagi menyaksikan Mendengar Atas bersama dengan saya, bakal sastrawan negara Akmal Nazri. Ya, amin. Ya, alhamdulillah. Baik, cikgu. Jadi, kita boleh teruskan? Dah baca? Dah. Mesti karya ini mampu mendidik masyarakat. Ya, nasib baik cikgu tak tanya saya cerita dia berkisah mengenai apa kan? Tak apa, jangan risau. Saya akan cerita pasal karya-karya yang dihasilkan oleh sastrawan negara ini pastinya mampu mendidik masyarakat. Jadi, macam mana Cikgu Linda mendidik masyarakat? Ini ialah novel yang dikaji oleh pelajar-pelajar. Okey, tingkatan 5 lah, iaitu di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Negeri Sembilan, Putrajaya. Ya. Jadi novel Tirani ini boleh mendidik kamu. Apabila kamu baca, kamu dah baca semua kan? Novel Tirani ini mendidik masyarakat seperti kamu, golongan generasi muda ini, iaitu supaya tabah menghadapi dugaan seperti yang digambarkan dalam Watak Wahida, tabah menghadapi dugaan, dapat membina kerjaya, membina perniagaan, akhirnya perniagaannya berjaya. Itulah dia bagaimana karya mendidik masyarakat. Tapi ini sebagai contoh saja, Akmal. Sebenarnya siapa yang kita nak kupas? Pastinya lah sastrawan negara. Kita pergi kepada Usman Awang, sastrawan negara kita yang ketiga, iaitu apakah yang dihasilkannya? Sangat dekat dengan kita, dekat dengan saya, cerita pasal saya lah. Oh, guru. Guru Osman Awang yang telah diterbitkan pada tahun 1979. Jadi kita bersajak boleh? Boleh, cikgu. Tapi sajak ini dimulakan dengan pantun tahu Akmal. Oh. Akmal boleh berpantun? Boleh, cikgu. Silakan, mari. Baik. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Dedikasi kepada Hari Guru dan guruku tercinta. Cikgu Linda, selamat Hari Guru. Ya, selamat Hari Guru. Baik. Jadi murid-murid saya, mereka sudah mendalami cerita pasal sajak ini dan saya nak anak-anak murid saya di SMK Seri Mulia, apalagi deklamasi sajak lah. Okey, siapa nak mulakan? Yang ini nada dia mesti bersemangat. Betul. Sebab cerita pasal cikgu yang bersemangat. Cintakan kepada guru. Ya, tapi Akmal, guru ni tak semestinya saya di sekolah. Ibu bapa kita pun guru juga. Betul. Kawan-kawan kita pun guru juga. Sahabat kita pun guru juga. Yap. Jadi kita jangan sempitkan pemikiran kita. Jadi siapa nak sahut cabaran Cikgu Linda membaca sajak Guru Oh Guru? Yap. Silakan boleh angkat tangan. Siapa? Saya yo. Oh, baguslah Khalis. Silakan Khalis. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Sekian, terima kasih. Wah, kenapa terima kasih. Kenapa tiba-tiba macam tu? Dia semangat. Lepas tu bila dah semangat. habis, sekian, terima kasih. Tapi sekian ni macam mungkin dia nak minum air Dia dulu. kena ada turun sikit. Turun. Okey, baik. Sekarang, siapa nak cuba? Kena semangat semangat. Semangat macam Khalis tadi. Saya suka semangat Khalis. Silakan, siapa? Okey. Siapa? Dania. Dania. Dania, saya nampak Dania angkat tangan tu, cikgu. Tapi Dania, internet dia tak berapa stabil lah. Saya pasti kali ni dah boleh stabil dah. Dah stabil? Dania. Dania. Okey. Tak apalah, kita minta tolong kawan-kawan lain. Boleh? Yang tu dah okey. Dania boleh baca tak yang seterusnya? Silakan Dania. Boleh. Okey, silakan. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalihkan nasihat. Pemimpin yang ditalahkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Okey, bagus. Alhamdulillah akhirnya dapat juga Dania mengeluarkan, melontarkan deklamasi sajaknya. Baik, seterusnya. Yang ini kena bersemangat sungguh-sungguh ni. Yang panjang jika hari ini. Jadi siapa agaknya nak menyahut cabaran untuk rangkap yang panjang ini? Silakan. Saya cikgu. Silakan Fatia.
Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Itu saja. Baguslah kan. Masa baca tu tak senyum langsung. Jika hari ini bila habis terus senyum. Betul. Dia ambil feel perasaan. Dia masuk dalam sajak itu. Baguslah. Ketiga-tiga ini Akmal saya tambah lagi satu. 7 bintang. Wah, bagi tepukan. Jadi siapa yang akan baca seterusnya tu? Siapa yang akan baca? Okey. Yang Okey, baik Alia, silakan Alia. Okey. Di mana-mana dia berdiri, di muka muridnya, di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu. Dia adalah guru mewakili 1000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin bererti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, guruku. Budi yang diapungkan di rulang ilmu, panggilan keramat cikgu, kekal terpahat, menjadi kenangan ke akhir hayat. Wah, dia habiskan semua cikgu. Ya, habis dia sapu semua. Tak bagi cat. Mana boleh. Kalau tak habis nanti Akmal pula baca. Dia tak mau Akmal baca tu. Dia sapu semua. Tahniah kepada Alia. Bagus tau Alia. Sebab berusaha untuk mendeklamasikan sajak dan sampai maksudnya. Ingat ya, menjadi kenangan ke akhir hayat cikgu. Cikgu kan, kalau saya andai kata satu hari nanti saya meninggal dunia, Akmal akan kata, Cikgu Linda. Mesti ada perkataan cikgu. Itu juga. Sampai akhir hayat. Betul. Jadi kan kita bercakap ni, kita suruh mereka berbincang, boleh tak? Boleh, cikgu. Okey, jadi sekarang saya nak anak-anak murid saya berbincang tentang maksud sajak. Jadi silakan saya buka perbincangan dan kamu berbincang sesama sendiri. Sambil itu saya akan menilai perbincangan kamu. Okey, silakan. Siapa nak mulakan dahulu? Silakan. Izinkan saya ya cikgu. Okey, silakan. Saya terangkan masuk sajak ini ya. Sajak ini dimulakan dengan pantun. Pantun ini bermaksud, jika kita hendak menuntut ilmu, mestilah bersungguh-sungguh. Janganlah kita menuntut ilmu tidak bersungguh-sungguh. Hal ini diibaratkan bagai bunga kembang tak jadi. Izinkan saya menambah masa sajak ini ya Kalis. Guru mendidik kita sebelum kita menjadi dewasa. Guru mendidik seseorang menjadi Perdana Menteri, Presiden, ulama. Dan sesiapa sahaja. Semua ini bermula dengan ajaran guru, iaitu mengajar anak muridnya menulis dan membaca. Ya, betul tu Fatihah. Sajak ini juga ingin menyampaikan mesej kepada kita bahawa di mana-mana pun guru itu bertugas, seperti di pedalaman ataupun di ibu kota, guru tersebut akan menjalankan amanahnya. Lagi jauh di pedalaman guru itu bertugas, lagi bermakna tugasnya terhadap negara. Selain itu kan Kalis, guru banyak mencurahkan ilmu kepada muridnya. Perkataan keramat iaitu cikgu tetap terpahat dalam ingatan sehingga akhir hayat. Kerana guru banyak berbakti kepada anak muridnya. Itu sahaja Kalis. Terima kasih. Saya buka kepada rakan lain untuk memberikan pandangan atau pendapat mereka. Pada pendapat saya pula, melalui sajak ini, jelas menunjukkan kita hendaklah menghargai jasa guru kita. Dan cara Okey, baik. menghormati mereka ialah sentiasa menumbuhkan perhatian ketika guru mengajar di dalam kelas. Selain itu, menolong guru mengangkat buku ke bilik guru. Ya, saya setuju dengan pendapat Dania. Selain itu juga, kita sebagai murid hendaklah memberikan salam kepada guru kita, sama ada ketika kita berselisih dengannya atau ketika guru masuk ke dalam kelas. Ingatlah, guru mencurahkan ilmu kepada kita agar kita menjadi insan yang berguna suatu hari nanti.
Okey, baik, itu perbincangan mereka. Kita biarkan mereka berbincang sesama sendiri secara bertata susila, iaitu ada mencela dan tambah sedikit, masing-masing cuba untuk memberikan pendapat masing-masing. Jadi inilah yang sepatutnya berlaku dalam kehidupan seharian. Apabila kamu bercakap, mestilah bertata susila, menggunakan bahasa yang betul, jangan mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan juga bahasa pasar. Jadi bagus anak-anak murid, semuanya dapat 5 bintang. Jadi, Alhamdulillah. kita kongsi sedikit iaitu Shahnon Ahmad. Okey. Iaitu karya Shahnon Ahmad ini, Akmal sila pegang Sri Ngenge. Ni. Sri Ngenge ini yang sebenarnya Akmal sudah berumur 49 tahun, iaitu dah cetakan ke-6 yang Akmal pegang itu, cetakan ke-6 pada tahun 2016. Sri Ngenge ini telah diilhamkan oleh sastrawan negara kita iaitu Shahnon Ahmad. Sri Ngenge ini perlu dibaca oleh anak-anak murid di luar sana kerana apa? Banyak nilai yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian dan pastinya mendidik masyarakat. Jadi, saya serahkan kepada Akmal. Silakan Akmal. Untuk apa, cikgu? Untuk slot kita, untuk slot yang seterusnya. Akmal, boleh baca tau Sri Ngenge tu. Sekejap lagi Akmal baca ya. Saya baca, cikgu Ya. Okey, tapi kita berhenti rehat dulu boleh, Ya, cikgu berhenti rehat. Kepada Okey. anda semua jangan ke mana-mana. Sambil-sambil tu saya dah baca. Kita akan kembali semua yang selepas ini dalam Menengah Atas. Oh, Sri Ngenge. Oh. Didik TV KPM. Bab 21. Malangnya kita dah kembali dalam Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, nanti saya sambung lagi satu bab ni, cikgu. Boleh. Bab Tak ada yang masalah. terakhir. Bagus. Baik, sekarang ni cikgu nak kongsikan apa pula dengan murid-murid ni, cikgu? Okey, baik. Hari ini kita akan, kali ni, jomlah kita soal jawab. Boleh? Pastinya saya soal anak murid. Yap. Anak murid mestilah jawab. Okey, baik. Jadi, iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi lah. Ini soalannya. Okey. Okey, Akmal baca, Akmal. Karya sastrawan negara banyak memaparkan nilai-nilai murni yang boleh dijadikan pengajaran dalam kehidupan seharian. Pada pendapat anda, huraikan cara-cara untuk mempopularkan kembali karya sastrawan negara ini. Macam mana kita nak popularkan? Ya. Macam mana kita nak bagi generasi hari ini tahu tentang karya sastrawan negara ini? Saya nak anak-anak murid saya di SMK Sri Mulia, sila jawab. Siapa nak jawab dulu? Cikgu, saya cikgu. Silakan Fatihah. Saya sukalah semua Fatihah ni. Okey, silakan. Silakan. Pada pendapat saya, sajak guru guru dapat mendidik masyarakat supaya sentiasa menghormati guru. Guru akan sedaya upaya untuk mencurahkan ilmu kepada anak muridnya walau di mana pun mereka berkhidmat. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah meneliti sistem pendidikan. Contohnya, Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah menambah topik berkaitan karya sastrawan negara dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Dengan cara ini, murid-murid dapat mengetahui lebih lagi tentang sastrawan negara ini. Itu saja. Terima kasih banyak panjang. diucapkan kepada Fatihah. Panjang cerita dia. Kita pendekkan cerita dia. Kita pendekkan cerita dia. Okey, baik. Seterusnya, Khalis. Khalis, silakan Khalis. Baik, Silakan. pada pendapat saya pula, sekolah hendaklah mewujudkan galeri walk yang memaparkan dan mempamerkan karya sastrawan negara agar murid-murid dapat mengetahui dan mengenali karya sastrawan negara. Di samping itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan pertandingan pencipta video tentang sejarah karya sastrawan supaya murid-murid mengetahui betapa hebatnya karya sastrawan tersebut. Baiklah, peranan sekolah buat galeri walk. Bagus idea kamu, Ya. Khalis. Okey, siapa lagi yang ingin memberikan pendapat tentang soalan yang kita ajukan ini? Silakan. Cikgu, izinkan saya memberikan pendapat. Pada Silakan. pendapat saya, televisyen seperti TV3 menyiarkan dokumen tentang karya-karya sastra negara agar masyarakat tahu. Okey.
Dania, boleh ulang lagi sekali ke jawapan anda? Pada pendapat saya, televisyen seperti TV3 menyiarkan dokumentari tentang karya-karya sastra negara agar masyarakat akan tahu keunikan karya ini. Oh, adaptasi cikgu. Adaptasi, buat drama buat dia, drama buat ke? telemovie. Ya, betul. Tapi seringnya pernah dipentaskan. Betul cikgu. Pernah dipentaskan. Bagus. Okey, seterusnya Alia, orang yang tak bagi lagi pendapat Alia lah. Saya terus petik nama Alia. Silakan Alia. Alia. Cikgu, pada khidmat saya pula, ibu bapa memainkan peranan penting, iaitu ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka ke Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mendedahkan anak-anak tentang koleksi karya sastrawan negara seperti Samad Said dan Zurina Hassan. Selain itu, ibu bapa juga perlu Okey Alia, ulang balik. Ibu bapa juga perlu apa Alia? Ibu bapa juga perlu membawa anak ke pesta buku kerana di situ mereka akan dapat mengetahui tentang buku-buku sastrawan negara kita. Dan ibu bapa perlulah membaca buku sastrawan negara kepada anak-anak ketika waktu tidur. Dengan ini dapat menarik minat mereka terhadap. Terima kasih. Untuk menarik minat mereka, cikgu. Betul, saya setuju, cikgu. Betul, banyak langkah ibu bapa. Satu, bawa ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau nak semua karya yang ada di hadapan Akmal ini yang sebenarnya, semua saya dapat di Dewan Bahasa dan Pustaka. Boleh beli karya-karya ini. Sebab Dewan Bahasa Pustaka yang menjaga karya-karya sastrawan negara ini. Okey, yang kedua, bawa ke pesta buku. Betul, sebab karya-karya banyak di sana. Dan yang paling saya suka tadi, ibu bapa membacakan bukan semasa tidur. Kalau semasa tidur, buat apa dah tidur? Sebelum tidur. Betul juga kan? Betul juga. Jadi pemilihan perkataan itu kena betul lah. Tapi apa pun tahniah kepada anak-anak murid saya memberikan pendapat yang bernas, iaitu yang pertama Fatihah cerita pasal langkah daripada negara, kerajaan itu sendiri. Kerajaan kena buat apa. Yang kedua iaitu Khalis juga memberi pendapat iaitu sekolah kena buat apa. Seterusnya Dania menceritakan media masa kena buat apa. Dan akhir sekali pastinya ibu bapa, kerana ibu bapa ini insan yang paling rapat dengan anak, kerana kalau tidak tumpah kuah, kalau tidak ke nasi. Betul. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baik cikgu, nampaknya kita pun dah sampai di penghujungnya. Jadi saya pasti cikgu ingin memberikan rumusan mengenai apa yang kita sudah pelajari kali ini. Silakan. Sebelum Cikgu saya Linda merumuskan, iaitu anak murid saya. Siapa nak rumuskan? Siapa apa yang kamu dapat hari ini? Seorang. Okey, Alia, silakan Alia. Saya. Okey. Melalui pelajaran hari ini, yang saya dapat mempelajari karya yang dihasilkan oleh sastrawan negara. Karya-karya mereka ini boleh dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita? menjadi panduan Seharian. Betul, seharian. Baik, betul. Saya setuju apa yang Alia katakan. Itu kata Alia daripada murid cikgu. Bagaimana daripada cikgu pula? Daripada saya, kita haruslah menghargai sastrawan negara kita kerana sumbangan mereka kepada masyarakat amatlah besar. Daripada tulis tinta mereka boleh mengubah dunia, boleh mengubah persepsi seseorang, boleh mengubah sikap seseorang sebenarnya. Okey, baik, apabila saya membaca buku Sri Ngenge, mengubah pemikiran saya terhadap apa yang berlaku pada zaman ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Linda. Dan saya pasti cikgu juga ingin memberikan pentaksiran keseluruhan murid-murid cikgu. Okey, keseluruhannya pentaksiran anak-anak murid saya sangat bagus. Okey, sebab mereka boleh bercakap dengan yakin dan idea yang diberikan sangat bernas, dan tugasan yang saya berikan sebelum solat ini mereka boleh jayakan dengan baiknya. Okey, tahniah diucapkan kepada anak-anak murid cikgu. Dan cikgu, kalau guru-guru nak buat bahan rujukan kat mana cikgu? Okey, maksudnya bahan rujukan iaitu di Pelantar Delima KPM, dan saya ada kerja untuk anak murid saya. Sila hasilkan satu risalah tentang salah seorang sastrawan negara dan karya yang dihasilkan oleh beliau. Maklumat hendaklah dicari melalui Pelantar Delima KPM atau melayari internet. Baik, terima kasih banyak diucapkan kepada Cikgu Linda, dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Saundra Devi, dan yang paling penting sekali Cikgu, murid-murid kita yang memberikan tumpuan yang sepenuhnya. Terima kasih banyak diucapkan kepada murid-murid
daripada SMK Seri Mulia, Kuala Lumpur. Baik, kita tutup kelas kita hari ini. Katanya cikgu nak menyanyi ya? Menyanyi, kita tengok macam mana saya dengan anak murid saya. Ya. Anak murid saya menyanyi sebenarnya. Kita akan nyanyi sama-sama cikgu Ya, Baik, kita betul. akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Silakan cikgu. Didik TV KPM